ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya nak membentangkan tentang amalan khurafat dalam kematian di kalangan masyarakat Melayu. Seperti mana kita tahu, masyarakat Melayu mempunyai kepercayaan tertentu apabila membabitkan soal kematian. Terdapat sebilangan masyarakat Melayu masih wujud kekeliruan antara tuntutan agama serta adat yang menjadi amalan masyarakat Melayu. Bagi mereka itu adalah satu kewajipan mungkin, tetapi sebenarnya kita buat hanya benda yang perlu saja. Contohnya nak pergi ke perkebumian, semua wajib pakai baju hitam. Sepatutnya tak diwajib pun. Dia asalkan macam diorang niat untuk menziarahi sewaktu pengemudian jenazah, itu pun adalah lebih baik. Sepatutnya masyarakat ni seharusnya diberi pendedahan dan kesedaran tentang kematian bagi mengelakkan sebarang kekeliruan yang tidak seharusnya menjadi trend. Next ialah kepercayaan kematian pada hari ini lebih cenderung kepada khurafat yang bukan salah satu daripada perkara bid'ah. Seharusnya mereka harus mempelajari urusan jenazah. Okay. Next saya akan explain tentang apa itu khurafat. Okay, khurafat menurut Kamus Al-Marbawi bahawa khurafat ialah sebarang cerita yang benar-benar dusta, manakala mengikut kitab Al-Mujab Al-Wasri yang membawa maksud khurafat adalah cerita-cerita yang mempersoalkan yang dicampur adukan dengan perkara dusta. Pendapat lain menyebut bahawa khurafat kepercayaan karut yang direka-reka dan diadakan untuk membentuk sesuatu keyakinan tentang akan berlakunya baik atau buruk terhadap sesuatu kerja berpadukan kepada perbuatan dengan mentafsir sesuatu kejadian itu akan membawa bala bencana atau membawa tuah lah. Seterusnya ialah bid'ah. Okay, apa maksud bid'ah? Bid'ah ialah menurut Imam Al-Syafi'i dalam ilmu al-fiqh ialah pembagian terhadap makna perkara baharu, iaitu dari segi baik atau buruk bergantung pada sama ada perkara itu selari dengan syariat. Akidah pula ialah merupakan asas bagi suatu yang cara hidup yang lengkap, iaitu syumul, menyeluruh, lagi terperinci. Cara hidup demikian tidak mungkin wujud tanpa mempunyai asas yang kukuh. Setelah itu akidah akan menjadi benteng lah seseorang mukmin agar tidak dipengaruhi oleh anasi-anasi yang boleh mencemarkan kesucian gegar akidah tauhid. Dan bagi saya, setiap individu seharusnya berhati-hati dengan kepercayaan dan memahami dengan jelas tentang ilmu khurafat. Jangan ambil mudah dengan perkara-perkara khurafat. Kalau tak bandul tu akan jadi dosa dan kita pun boleh terjerumus dengan benda-benda yang tidak berfaedah untuk semua orang, dan benda ni sepatutnya jadi tauladan lah. Okay, sekian, terima kasih. Dalam tinjauan-tinjauan lepas kami ada juga buat beberapa kajian lah terhadap amalan khurafat ini, dan kebanyakannya adalah kertas-kertas laporan daripada Universiti Malaya dari bidang fakulti Usuluddin dan Syariah di Universiti Malaya. Jadi ada beberapa penulis yang kami akan quotekan daripada kajian inilah, dan salah satu antaranya dari ramai-ramai tersebut adalah Puan Nur Hamisah Muhammad Hassan dengan kajian beliau yang bertajuk Kepercayaan Masyarakat Melayu Mengenai Kematian. Dan salah satunya lagi adalah Puan Rohana Said dan juga membuat tentang perkara-perkara khurafat dan bid'ah dalam kematian dalam kalangan masyarakat Melayu.
Selain itu, Tuan Haji Ahmad bin Haji Cik Din juga. Selain itu, daripada Haji Ahmad bin Haji Mat Nur dan juga Encik Umar Mohtar bin Muhammad Nur. Seterusnya saya akan membincangkan tentang tahap kepercayaan amalan khurafat dalam kematian di kalangan masyarakat Melayu. Amalan khurafat ialah aktiviti atau perkara-perkara yang menyalahi hukum syarak yang masih terdapat dalam aktiviti masyarakat Melayu moden sehingga ke hari ini. Kepercayaan yang telah kuat bertapak dan berakar umbi dalam masyarakat Melayu itu seolah-olah telah menjadi pegangan atau tradisi yang mesti dilakukan dalam majlis-majlis atau perayaan tertentu, termasuklah dalam kematian seseorang. Kepercayaan seseorang terhadap situasi yang berlaku secara kebetulan yang menyebabkan masyarakat mempercayai dan taksub terhadap kepercayaan tersebut. Secara mendalam lagi, amalan khurafat melibatkan perbuatan, ungkapan kata, cerita atau kisah, benda seperti kayu, batu atau tanah, konsep prinsip atau aliran fahaman yang dipercayai dan diiktikadkan dengan yakin boleh mendatangkan manfaat ataupun mudarat kepada seseorang. Padahal semua itu merupakan sesuatu yang tidak sesekali terdapat dalam sumber dan suruhan agama Islam. Dalam masa yang sama, bertentangan pula dengan logik akal yang sihat dan tidak juga bersandarkan realiti kerana ia merupakan sesuatu yang batil dan tidak langsung mengandungi sebarang unsur kebenaran. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bermaksud, tidak ada jangkitan yang berlaku tanpa izin Allah, tidak ada malang pada burung hantu dan tidak ada bala pada bulan Safar. Amalan khurafat juga berkait rapat dengan perkara-perkara gaib. Setiap kepercayaan perlakuan diikuti dengan perkara gaib. Mempercayai perkara gaib adalah satu perkara yang termasuk dalam iman. Namun demikian, amalan khurafat ini mengalir pergantungan manusia kepada makhluk yang mana menjadi salah satu bentuk penyelewengan dalam akidah Islam. Perlu kita ketahui bahawa keberadaan kita di dunia ini hanyalah sementara. Kehidupan kita diibaratkan seperti seorang perantau yang pergi merantau ke negeri orang dan pada saatnya nanti ia akan kembali dengan membawa apa yang telah ia cari dan ia kumpulkan selama berada di perantauan. Sama halnya dengan manusia yang hidup di dunia ini, pada saatnya nanti akan kembali menghadap Allah dan membawa amal perbuatan yang telah dikumpulkan di dunia yang akan bertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kematian yang sepatutnya diredai atas pemergian semati telah disalahartikan dengan melakukan amalan khurafat. Contohnya, semasa seseorang meninggal dunia, pemohon akan meletakkan gunting di atas mayat semasa baru meninggal dunia. Semasa hendak menghantar mayat ke kubur pula diadakan pula kenduri masuk kubur. Selepas 7 hari kematian, diadakan kenduri pecah perut dan selepas 14 hari diadakan kenduri makan serabai. Kemudian kenduri 40 hari sebagai tanda roh berpisah dari waris dan yang terakhir kenduri 100 hari sebagai kenduri turun batu nisan dan roh si mati telah berada dalam kumpulannya di alam kubur. Sebenarnya memperbanyakkan bacaan ayat-ayat Al-Quran malah digalakkan dalam Islam dengan cara apa sekalipun asalkan tidak menyalahi syarak dan tidak terdapat di dalamnya sesuatu yang menyalahi syarak dengan diniatkan pahala sedekah itu untuk disampaikan kepada ibu bapa yang telah mati daripada waris-warisnya yang masih hidup, terutamanya anak-anak. Agama Islam seharusnya membimbing adat rasam atau budaya Melayu supaya berlandaskan agama dan tidak mengamalkan kepercayaan karut, khurafat dan syirik kepada Allah. Persoalannya, kenapakah masih ada masyarakat Melayu yang masih lagi mengamalkan adat rasam yang nyata bercanggah dengan agama Islam? Oleh itu, kita perlulah sedar dan perlu berusaha keras untuk membasmi amalan khurafat ini supaya tidak membarah di dalam masyarakat Melayu di kemudian hari. Hai, saya akan menceritakan pasal kewujudan amalan khurafat dalam kematian di kalangan masyarakat Melayu. So, khurafat dalam kematian dalam kalangan masyarakat Melayu ni ialah semua cerita sama ada rekaan atau khayalan, ajaran-ajaran, pantang larang, adai istiadat, ramalan-ramalan, pemujaan atau kepercayaan yang menyimpang dari ajaran Islam. Berdasarkan takrif, amalan khurafat dan kematian ni merangkumi cerita perbuatan yang direka dan bersifat karut dan dusta. Amalan khurafat dalam kematian ini sudah diamalkan dari dulu lagi, dari sejak zaman nenek moyang lagi, yang
diamalkan pada zaman kini. Begitu banyak sangat amalan khurafat sampai hari ini telah menyebabkan segelintir manusia dia taksub sangat dengan perkara tersebut dan menganggap perkara tersebut perlu dilakukan dan tak boleh ditinggalkan. Antara faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya khurafat dalam kematian adalah sebab first, kecetekan ilmu. Kejahilan umat Islam dalam kecetekan ilmu ini adalah faktor utama yang mendorong umat Islam melakukan amalan-amalan khurafat ni. Sebab itulah Islam amat menitik beratkan agar umatnya sentiasa meningkatkan keupayaan diri dan menuntut ilmu. So, menuntut ilmu adalah satu kewajipan atas setiap individu Muslim. Setiap umat Islam hendaklah mendalami ilmu agama sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis Nabi SAW yang bermaksud, aku telah tinggalkan kamu dua perkara, sama mana kamu berpegang teguh dengannya tidak akan sesat selama-lamanya, iaitu Al-Quran dan Sunnahku. Akidah Islam adalah antara cabang ilmu Islam yang penting dalam kehidupan setiap umat Islam kerana ia berkaitan dengan keimanan dan kepercayaan kita kepada Allah, iaitu ilmu akidah, ilmu fardu ain yang sangat wajib dituntut dan dipelajari. Biarpun konsep akidah Islam mudah difahami dan dihayati, masih ramai umat Islam yang terpengaruh dengan kepercayaan khurafat yang karut marut ini yang diwarisi turun-temurun daripada nenek moyang terdahulu. So, padahal amalan khurafat ni sangat bertentangan dengan akidah Islam sekaligus menjejaskan iman seseorang atau menyebabkan syirik kepada Allah, iaitu salah satu dosa yang tidak diampuni Allah. Firman Allah yang bermaksud, sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik mempersekutukannya dan akan mengampunkan dosa yang lain dari itu bagi siapa yang menghendakinya, dan sesiapa yang mempersekutukan Allah maka sesungguhnya dia telah melakukan dosa besar. Surah An-Nisa ayat 48. Oleh demikian, setiap Muslim wajib berhati-hati ketika menerusi pentas kehidupan global supaya tak mudah terjerumus ke kancah khurafat ni, dengan memperkukuhkan ilmu akidah di samping mengenal pasti ciri amalan khurafat. Saya ingin menjelaskan tentang tahap kepercayaan amalan khurafat dalam kematian dalam masyarakat Melayu. Kebanyakan masyarakat Melayu begitu mengambil berat tentang adat istiadat sehingga kan ada pepatah Melayu yang mengatakan biar mati anak jangan mati adat. Pepatah itu telah menunjukkan betapa kuatnya pegangan masyarakat Melayu sehingga kan ada adat istiadat yang telah menyalahi hukum syarak. Malah sehingga kini masih ada setengah individu yang masih mengamalkan adat istiadat tersebut. Kepercayaan yang telah berakar umbi tersebut seolah-olah menjadi suatu tradisi yang perlu dilakukan di dalam sesetengah majlis ataupun perayaan maupun dalam kematian seseorang. Kepercayaan atau adat istiadat tersebut berpunca daripada kejadian yang telah berlaku secara kebetulan di dalam sesuatu kejadian. Malah semakin kuatlah kepercayaan mereka sehingga kan telah menimbulkan perkara-perkara khurafat tanpa disedari oleh diri mereka sendiri. Amalan khurafat juga berkait rapat dengan perkara-perkara gaib. Sememangnya mempercayai perkara-perkara gaib ini merupakan salah satu perkara yang termasuk di dalam rukun iman. Namun, mempercayai perkara gaib ini sehingga mencetuskan unsur-unsur khurafat di mana manusia sendiri telah bergantung harap terhadap makhluk lain selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kematian yang telah diredai itu telah disalahartikan oleh perbuatan yang berbentuk khurafat ini. Contohnya, Bomo telah meletakkan gunting di atas mayat yang baru saja meninggal dunia. Kemudian, mereka melakukan kenduri kendara, contohnya kenduri pecah perut, kenduri makan serabai, kenduri tanda roh berpisah dari waris, dan kenduri si mati. Kenduri roh si mati telah masuk ke dalam kumpulannya. Kesimpulan yang perlu saya simpulkan ialah adat istiadat ini
begitu indah sekiranya tidak menyalahi hukum syarak. Sewaktu kami melakukan kajian ini, terdapat juga beberapa kelemahan kajian yang kami dapati daripada apa yang kami lakukan ini. Dan antaranya adalah kami sukar untuk membezakan antara amalan ibadah dan juga bid'ah. Memandangkan perkara-perkara ini lazim dilakukan oleh masyarakat Melayu kita, jadi agak sukar untuk kami mengenal pastinya dengan tepat. Jadi kami memerlukan masa sedikit untuk mengenal pasti dengan lebih mendalam melalui pembacaan dan juga kitab-kitab usul fiqh. Jadi bila kami rumuskan balik, sebenarnya amalan khurafat ni adalah sesuatu yang kita memang tak boleh dan haram, dan hukumnya adalah syirik jika kita mengamalkannya, kerana ia terang-terangan adalah amalan khurafat yang bid'ah. Tetapi agama Islam kita, seperti dalam rujukan Al-Adah Muhakamah dalam disiplin ilmu usul fiqh, ada mengatakan berdasarkan kaedah ini kita menghormati budaya dan adat sesuatu masyarakat. Jadi makanya kita perlu menyesuaikan amalan tersebut dengan agama Islam. Maksudnya kita kena ubah suainya sedikitlah agar tidak menyimpang daripada ajaran kita yang sebenar.